Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Khairudnisa binti Mat Yusof bernombor metrik 203103 daripada Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan. Pada hari ini saya akan melakukan pembentangan dan refleksi kendiri mengenai pelaksanaan PAS yang telah saya jalankan pada 8 Ogos hingga 22 Ogos yang lalu. Jadi, sebelum saya memulakan pembentangan, ayuh kita lihat terlebih dahulu mengenai sekolah pilihan saya. Sekolah yang telah saya laksanakan PAS adalah Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu atau lebih dikenali sebagai KUPSIS. Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu mula dibina pada 11 Mac 2007 dan sekolah ini merupakan sekolah berasrama penuh SPP terbaharu yang dibina dalam pakej rancangan Malaysia ke-9. Pengambilan pertama pelajar berjaya dilakukan pada 12 Mei 2009. Sekolah ini juga merupakan sekolah berasrama penuh yang ke-56 memulakan sesi persekolahan pada bulan Mei 2009 selepas Sekolah Menengah Sains Kepala Batas Pulau Pinang. Misi sekolah ini ialah untuk melestarikan pelan pembangunan pendidikan nasional dengan memenuhi aspirasi negara dan visi bagi sekolah ini pula untuk menjadi sekolah terbilang menjelang 2023 dengan memenuhi hasrat negara dalam semua bidang pendidikan. Lokasi sekolah ini terletak di Jalan Kodiang dalam Mukim Putat di daerah Kubang Pasu, Citra, Kedah, Darul Aman. Sekolah ini telah dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur dan kemudahan termasuklah pusat sumber, surau, bangunan asrama dan makmal kimia. Seperti yang kita semua sedia maklum, pandemik COVID-19 telah menghadkan kita untuk melakukan aktiviti secara fizikal. Namun, ini tidak mematahkan semangat warga pendidik untuk mendidik anak bangsa. Satu inisiatif telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu dengan mengadakan proses PDPR. Antara kekuatan yang dapat saya perhatikan semasa proses PDPR adalah guru dapat memberikan banyak peluang kepada murid dalam mengutarakan idea serta murid dan guru akan lebih terdedah kepada penggunaan digital yang baharu dalam memodelkan kaedah PDPR dengan menggunakan teknologi maklumat. Hal ini akan melahirkan lebih banyak masyarakat yang celik IT. Namun, terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam proses PDPR, iaitu sebagai contoh, sebahagian daripada pelajar dilihat kurang mengambil bahagian dalam proses perbincangan akibat kurangnya akses daripada internet. Hal ini perlu diberikan perhatian sewajarnya untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pelajarannya. Alat bantu mengajar yang digunakan pula adalah Google Meet, Google Classroom dan Padlet, manakala bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru hanyalah buku teks dan modul daripada Nilam Publications. Pada pendapat saya, guru boleh menggunakan model semasa mengajar atau laman sesawang untuk membuat kuis interaktif bersama pelajar bagi mengukuhkan pengetahuan pelajar dan menarik minat pelajar untuk fokus di dalam kelas. Amalan pedagogi yang dapat saya perhatikan semasa PDPR adalah daripada kluster pedagogi klasik dan juga contemporary. Hal ini kerana bagi kluster pedagogi klasik dapat diperhatikan guru lebih banyak menggunakan pendekatan secara kontekstual di mana guru menggunakan kaedah perbandingan dalam komunikasi dengan menggabungkan isi kandungan pengajaran dengan pengalaman harian pelajar, masyarakat dan industri. Kesannya, pemikiran murid akan lebih kreatif serta dapat menghubungkaitkan pembelajaran mereka dengan kehidupan seharian. Bagi kluster pedagogi contemporary pula, saya dapat lihat guru sering mengemukakan idea kepada pelajar dalam satu perbincangan dan dapat disimpulkan bahawa guru menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry di mana guru ingin pelajar mencari jawapan kepada idea atau persoalan yang diutarakan. Justru kesannya murid mampu menjana pemikiran yang kreatif dalam mencari maklumat sendiri serta mampu melakukan inovasi terhadap pembelajaran mereka. Kita beralih pula kepada rancangan pengajaran harian RPH. RPH adalah satu petunjuk atau hala tuju bagi seseorang guru dalam proses PDPR harian. RPH juga dapat menolong guru untuk melakukan refleksi dan mencari pendekatan yang lebih sesuai dalam proses PDPR yang dijalankan. Pelaksanaan KBAT juga tidak dilupakan dan dijalankan melalui pembelajaran yang berasaskan inquiry di mana satu pendekatan untuk mencari jawapan diutarakan. Pelaksanaan dengan menggunakan kaedah ini akan melibatkan murid menyiasat,
meneroka, mengumpul data serta membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Pelajar juga dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk membincangkan serta membuat refleksi bagi berkongsi dapatan tentang masalah yang diutarakan. Teknik seperti ini dapat membantu guru melihat keupayaan pelajar memahami satu blok informasi dan mengarah pelajar ke arah membentuk konsep pemahaman yang tersendiri. Secara tidak langsung, ia menggalakkan pelajar berfikir secara inovatif, logik dan juga kritis. Berdasarkan pemerhatian semasa proses PDPR, pada pendapat saya sebagai seorang bakal guru, saya perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran terkini bagi menarik minat pelajar saya untuk suka akan belajar. Saya sebagai seorang bakal guru perlulah sentiasa belajar perkara baharu bagi memahami generasi akan datang serta pembelajaran saya tidak terhad kepada orang berpengalaman sahaja. Saya juga boleh belajar daripada anak-anak murid saya serta menerima segala pandangan daripada mereka mengenai sesuatu isu. Kegiatan co-curriculum atas talian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Jadi, Majlis Pengurusan Co-Curriculum KUPSIS telah mengambil keputusan bagi mewujudkan satu inisiatif untuk menjalankan juga kegiatan co-curriculum ini, iaitu dengan menyediakan takwim khas kepada pelajar. Takwim khas ini telah dilengkapi dengan minggu co-curriculum yang dijalankan serta unit co-curriculum yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan co-curriculum pada minggu berkenaan bagi semua warga sekolah. Pengelola bagi setiap minggu ditentukan secara bergilir-gilir. Misalnya, unit co-curriculum Kadet Remaja Malaysia telah dipilih. Jadi, unit tersebut cuma perlu menyediakan aktiviti yang sesuai dan mudah bagi minggu tersebut, tidak kiralah sama ada hendak mengadakan kuis mengenai teori dan kemahiran unit itu sendiri ataupun menyediakan bahan seperti nota dan video untuk diagihkan kepada unit co-curriculum yang lain. Penyediaan aktiviti oleh setiap unit co-curriculum ini akan diselia oleh guru penasihat yang bertanggungjawab ke atas unit co-curriculum tersebut. Selepas perancangan selesai, bahan atau aktiviti yang disediakan itu perlulah diberikan kepada penolong kanan co-curriculum untuk semakan terakhir sebelum diagihkan pada hari kegiatan co-curriculum dijalankan pada setiap minggu. Jadi, pada setiap hari Rabu jam 3 hingga 4.30 petang, bahan atau aktiviti yang disediakan dan telah disemak akan diberikan kepada semua pelajar tanpa mengira unit co-curriculum yang mereka sertai. Kekuatan yang terdapat menerusi pengendalian co-curriculum sebegini akan memberi peluang kepada pelajar mempelajari kemahiran dan teori di luar daripada co-curriculum yang disertai oleh pelajar tersebut, dan pelajar boleh meneroka lebih banyak kemudahan atau ilmu bagi mengendalikan co-curriculum dengan lebih interaktif. Namun, kelemahannya pula adalah sebahagian pelajar tidak menitik beratkan aktiviti co-curriculum yang dijalankan oleh kerana ianya hanya secara maya dan tiada perjumpaan khusus dijalankan bagi setiap unit co-curriculum tersebut. Guru juga tidak dapat memastikan bahawa pelajar benar-benar menyertai kegiatan co-curriculum tersebut atau sekadar mengisi kehadiran melalui Google Form yang telah disediakan. Antara budaya sekolah yang terdapat di KUPSIS adalah budaya 5 minit awal, budaya di dalam kelas, budaya prihatin, budaya berilmu dan budaya kasih sayang. Saya hanya akan memfokuskan penerangan saya kepada satu budaya sahaja, iaitu budaya 5 minit awal. Sepanjang pemerhatian saya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dijalankan, pihak sekolah telah memberi waktu rehat pendek kepada pelajar semasa peralihan mata pelajaran, iaitu selama 5 hingga 10 minit. Pendekatan ini diberikan untuk memudahkan pelajar KUPSIS bersedia bagi kelas seterusnya 5 minit awal supaya kelas seterusnya berjalan dengan lancar. Pembudayaan ini telah melatih murid untuk menepati masa serta menyelaraskan kehadiran murid pada awal kelas. Namun, masih ada segelintir pelajar yang sering masuk kelas lewat dan tidak mengendahkan budaya ini. Oleh itu, pada pendapat saya, budaya ini perlu dikuatkuasakan menjadi sebagai salah satu peraturan sekolah untuk mengekalkannya atas sebab ia akan
melancarkan proses PDPR yang akan berlangsung serta membantu pelajar untuk lebih bersedia pada kelas seterusnya. Budaya kerja yang telah diamalkan di KUPSIS pula ialah budaya mementingkan mutu pendidikan, budaya mengamalkan perkhidmatan penyayang, budaya bekerja dengan telus dan ikhlas, budaya mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan, serta budaya bersama mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Bagi refleksi saya untuk budaya kerja ini, saya juga hanya akan berfokuskan kepada satu budaya, iaitu budaya bersama mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Banyak budaya ini diterapkan melalui komuniti pembelajaran profesional PLC KUPSIS, di mana guru bertindak sebagai salah satu komuniti yang mengajar ilmu baharu antara satu sama lain. Komuniti ini akan mengadakan perkongsian amalan terbaik pada setiap perjumpaan PLC untuk meningkatkan kemahiran guru bagi menjadikan proses PDPR mereka berjalan dengan lebih interaktif. Budaya ini dilihat mampu untuk membantu guru memahami cara atau kaedah yang lebih sesuai untuk digunakan bagi menarik minat pelajarnya di dalam kelas. Kekurangan bagi budaya ini pula, kadang-kadang kemahiran yang diajarkan di setiap perjumpaan PLC ini mungkin tidak terkini dan masih perlu dibaiki. Pada pendapat saya, guru yang terlibat dengan pengajaran bagi setiap perjumpaan PLC mungkin boleh menyediakan satu Google Form untuk mendapatkan komen daripada guru lain serta membantu dalam melakukan refleksikan diri. Seterusnya, budaya ini sangat wajar untuk membentuk guru yang sangat profesional serta berdaya saing bagi meningkatkan mutu proses PDPR. Konklusinya, PALS telah memberikan gambaran awal kepada saya mengenai profesi sebagai seorang guru. Jika sebelum ini saya ke sekolah sebagai seorang pelajar, namun dengan kursus PALS, saya dapat ke sekolah sebagai seorang pengajar serta dapat melakukan pemerhatian daripada sudut pandangan sebagai seorang guru. Jadi, PALS telah melatih saya untuk menyesuaikan diri dengan cepat di tempat baharu. Hal ini kerana sebagai seorang bakal guru permulaan, saya perlu menyesuaikan diri dengan budaya yang telah diamalkan di sekolah tersebut secara keseluruhannya, meliputi keadaan, persekitaran, tempat dan cara berinteraksi dengan warga di sekolah tersebut. Seterusnya, saya berharap agar kursus PALS ini dapat ditambah baik dengan memberikan peluang kepada pelajar yang mengambil kursus ini untuk melaksanakan proses PDPR sendiri. Namun, proses PDPR yang dijalankan hendaklah mendapatkan nasihat guru pendamping terlebih dahulu. Pendidikan juga berkait rapat dengan sumbang bakti serta khidmat masyarakat di mana sekolah adalah sebagai ejen kepada pembudayaan dan pembentukan masyarakat di sesebuah kawasan. Justru, sekolah amat digalakkan untuk mengadakan program bagi pembelajaran berasaskan perkhidmatan sulap untuk melatih para pelajar untuk menilai objektif pembelajaran di sekolah dengan khidmat di dalam komuniti. Antara contoh program sulam yang sekolah boleh laksanakan adalah program seperti gotong royong serta program seperti yang berupa untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di sesebuah kawasan seperti program kesihatan, iaitu dengan mengadakan ceramah mengenai kesihatan mental dan banyak lagi. Akhir kata, sepanjang 2 minggu saya menjalankan PALS, saya telah menerima pelbagai input positif serta pengetahuan baharu mengenai sekolah dari sudut persepsi seorang guru. Saya juga telah diterima baik oleh warga sekolah tersebut dan gembira semasa menjalankan kursus ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.